Memberi ilham untuk bergaya, sajian dibawa menambat selera. Rezeki yang ada dikongsi bersama. Kerana Nona, inspirasi wanita untuk semua. Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat semua penonton Nona. Salam 1 Ramadan. Bulan inilah yang dinanti-nantikan kehadirannya oleh umat Islam di seluruh dunia. Melangkah di hari pertama bulan yang penuh keberkatan ini, pastinya pelbagai aktiviti dan amalan yang ingin kita laksanakan demi merebut pahala dan ganjaran berlipat ganda. Nona juga tidak ketinggalan membawakan pelbagai pengisian menarik yang istimewa sepanjang Ramadan ini untuk kita sama-sama mendapat manfaat daripadanya. Menarik di Nona minggu ini. Firdaus sebenarnya antara yang paling mudah bangun sahur. Seorang yang memang looking forward untuk Ramadan. Bila kita cakap yang kita tak bagi dia puasa, dia a bit reluctant. Tapi kita explain further lah kenapa dia tak boleh berpuasa kan. Yang saya risau adalah dia punya health lah. Tahun 2022 ni kita fokuskan kepada selesa dan mudah dibawa. Bagi orang makan buka puasa, maka kita akan dapat pahala sama banyak dengan orang makan tersebutlah. Guna kepakaran kita untuk curi pahala. Menjalani ibadah puasa pada tahun ini pasti lebih bermakna. Bukan sahaja dapat berkumpul bersama keluarga tercinta untuk berbuka puasa, kemanisan menunaikan solat tarawih dan mengimarahkan masjid dan surau pastinya mengubat kerinduan ramai umat Islam. Dalam keterujaan meraikan kehadiran Ramadan, segala persiapan diatur sebaik mungkin termasuk persiapan pakaian untuk beribadah. Bagi yang ingin meraikan Ramadan ini dengan pakaian ibadah yang baharu dan menarik, Nona bawakan variasi telekong untuk pilihan anda. Telekong atau pakaian ibadah adalah antara keperluan asas bagi golongan wanita muslimah terutamanya di Malaysia. Bagi Aroneb Zabidi, kesukaran untuk memiliki telekong yang menepati citarasanya membuatkan dia nekat untuk menubuhkan labelnya sendiri pada tahun 2016. Masa pasaran pada tahun tu, tiada koleksi telekong untuk generasi muda. Jadi pilihan telekong yang berada di market Malaysia adalah sangat terhad. Jadi saya keluarkan telekong Alina sesuai dengan umur saya ketika itu. Mencari telekong yang ada di pasaran yang lebih trending, lebih moden. Untuk ibadah dia lebih selesa dan mengikut cita rasa masing-masing lah. Pakaian ibadah merupakan persalinan yang kerap digunakan dalam kehidupan seharian. Jadi tidak hairanlah jika pemilihan telekong yang berkualiti menjadi keutamaan golongan hawa. Fokus utama adalah untuk keselesaan. So kita pakai telekong, kita pakai waktu yang lama. Sama juga dengan tudung dan kata jubah atau pakaian, kita nak pakai sesuatu pakaian tu ia punya berfashion, mengikut cita moden. Tapi dia adalah satu, kita pentingkan juga keselesaan. Itu kita punya keutamaan lah. Walaupun rekaan telekong tampak ringkas, setiap koleksi mempunyai perinciannya yang tersendiri agar bersesuaian dengan gaya dan konsep terkini. Tahun 2022 ni kita fokuskan kepada selesa dan mudah dibawa. Jadi setiap koleksi telekong Alina ada dia punya bag. Ataupun kita akan sediakan mini sejadah. Rekaan lebih minimalis. Dan material yang kita pilih adalah sangat ringan supaya sesiapa yang bawa telekong mudah bawa pergi mana-mana. So dulu kita pergi mana-mana semayang, kita boleh pinjam orang lain punya telekong kan. Sekarang ni kita semua kena pakai telekong sendiri. Selain memilih konsep minimalis dalam setiap rekaan, jenama ini terkenal dengan pilihan warna yang pelbagai sesuai dengan citarasa pelanggannya. Pelanggan ada warna kegemaran. Jadi kita fokuskan satu, dia punya pilihan warna yang banyak. Yang keduanya material. Material kita pilih yang lebih ringan
mudah dibawa dan dia mudah dibasuh. Kita kalau dalam keadaan sekarang kita nak telekung yang sentiasa bersih dan dia bila basuh banyak kali pun dia akan tetap ada kualiti yang baguslah. Kita nak pakaian solat kita tu nampak moden and then dia tidak mengganggu solat tu. Jadi dia mudah juga untuk di packing dalam bentuk satu beg yang lebih compact dan kecil. Hampir 6 tahun dalam industri, jenama ini mula mendapat permintaan yang tinggi daripada pelanggan supaya mengeluarkan koleksi pakaian muslimah yang sedia untuk dipakai. Telukok Alina sudah melancarkan koleksi ready to wear di mana kita sudah lancarkan koleksi jubah, koleksi tudung, and then melengkapilah seorang perempuan tu untuk beribadah, untuk dalam keadaan pakaian yang sopan. Idea tu kita bebas, jadi kita akan sentiasa improvekan setiap ciptaan telekung mengikut trend dan permintaan ramai. Selain keselesaan serta kepuasan pelanggan yang menjadi keutamaan, Aronet juga berharap rekaannya dapat memudahkan urusan ibadah setiap pemakai terutamanya di bulan Ramadan ini. Kali ini Nona bersiaran dari sebuah kediaman teres 2 tingkat yang terletak di Rawang, Selangor. Rumah lot tepi milik Puan Nur Azrina Abdullah dan suami, Encik Saiful Hadi Sanusi ini berkonsepkan moden klasik dengan pemilihan warna putih, kelabu dan merah jambu. Pemilihan rona ini diterapkan pada warna dinding dan perabot serta hiasan dekorasi yang dapat memberi rasa selesa dan tenang kepada pemiliknya. Setiap hiasan disusun kemas dan teratur bagi mewujudkan suasana santai dan cukup minimalis. Meraihkan bulan Ramadan bersama keluarga adalah satu nikmat yang membahagiakan. Selain dapat bersahur dan berbuka puasa bersama, pelbagai aktiviti bermanfaat dapat dilakukan, malah ia juga dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Mendekati pelakon dan pengarah Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri berkongsi bagaimana beliau meraihkan Ramadan tahun ini bersama keluarga. Juga cabaran mengendalikan anak istimewanya, Ahmad Firdaus Ahmad Idham yang kini berusia 22 tahun. Bingkisannya dalam segmen Iftar Bersama. Kehadiran bulan Ramadan adalah saat yang paling dinantikan seluruh umat Islam. Apatah lagi ketika negara sedang melalui fasa peralihan ke endemik. Sudah tentu, pelbagai aktiviti telah direncana. Bagi pengarah, penerbit dan pelakon Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri, meraihkannya bersama keluarga adalah nikmat yang tidak ternilai. Lebih bermakna apabila anak syurganya, Ahmad Firdaus Ahmad Idham yang meningkat dewasa ini turut teruja menjalani ibadah berpuasa. Okey, abang. Hari ni first day puasa. Okey tak? Okey tak? Yes. Lapar tak? Yeah. No, tak lapar? Yes. You strong? Strong. Strong? Puasa nak berapa hari? This year nak puasa berapa hari? Nak puasa 1 hari ke nak puasa 30 hari? 30 hari? Wah. Why? You want duit raya, is it? Yeah, more with that. More. What you want to buy for duit raya? Kaya. Memiliki 4 cahaya mata, Dr. Idham memilih untuk berbuka di rumah kerana waktu berkualiti bersama isteri dan anak-anak menjadi keutamaannya. Untuk tahun ni, kalau apa yang kita laksanakan, kita pun tak adalah terlalu orang kata gairah untuk melakukan Ramadan seperti yang sebelum pandemik ini. Tiap hari nak keluar pergi bazar Ramadan and then balik makan. We prefer to masak sendiri kat rumah. And my wife normally dia akan tahulah lauk-lauk apa yang anak-anak dia suka. Selalunya awal-awal Ramadan ni we just go with the flow.
Sebagai ibu, sudah tentu Ramadan menjadi bulan yang sibuk untuk Amy Aziz melayan selera anak-anak. Ditambah pula, masing-masing ada cita rasa tersendiri. Saya akan buat marketing seminggu sebelum. So, beli barang-barang bahan mentah. So, first night tu macam looking forward lah. Budak-budak ni pun macam nak bangun sahur tu kan. So, saya akan masak selalunya sebelum dinner. Saya punya perangai masa sahur hanya akan goreng sayur ataupun goreng ikan. Sahur tu lauk tu tak perlu banyak sangat. 3 jenis lah kalau paling minimal. Preference anak-anak ni selalunya ada ayam. Today mami buat yang ni. And then campur one of your preference macam tu. Then hari lain lah pula. So ada ganti-ganti because I cannot meet everybody punya demand kan atau request. Ahmad Firdaus pernah diserang sawan ketika berusia 2 tahun. Dia mengalami focal encephalitis yang menyukarkan pergerakan dan pertuturannya. Namun itu tidak pernah mematahkan semangat anak sulung ini untuk berpuasa seperti adik-beradik yang lain. Firdaus sebenarnya antara yang paling mudah bangun sahur. Dia akan boleh bangun dengan sendirinya. Dia special. So, dalam masa yang sama pula, dia punya pemikiran otak dia tu, dia macam dah ada segmentation. Macam dia dah block dia punya segmentation. Okey, yang ni kalau dia dah tune otak dia akan bangun sahur, dia akan bangun lah. Most of them tidak ada istilah yang akan skip sahur lah normally. Tak pernah lagi lah sehingga hari ni. Seorang yang memang looking forward untuk Ramadan. Because dia enjoy. So, bila kita cakap yang kita tak bagi dia puasa, dia a bit reluctant. Tapi kita explain further lah kenapa dia tak boleh berpuasa kan. Yang saya risau adalah dia punya health lah. Keluarga ini pernah diuji apabila Firdaus mengalami dehidrasi dan terpaksa dimasukkan ke ICU. Kita ada few experience lah. Experience dengan Firdaus apabila dia berpuasa, dia pernah masuk sampai ke ICU. As he grow older, kita kena monitor daripada sudut dia punya dehydration. Kerana dehydration tu will lead accumulation of some phlegm dalam dia punya body dia. Dia prone to seizure. We want to treat him as a normal child yang mana kita tak nak dia pula rasa kenapa aku tak boleh puasa, dan sebab takut dia persoalkan benda-benda tu nanti lagi susah kita nak jawab. Tetapi dalam kita bagi dia untuk puasa, but we have to monitor daripada sudut health dia lah. Kita orang tengok kalau kita rasa confident bagi puasa, kita bagi. Kalau kata break, kita break. Kalau tanya dia memang nak all the way je. He's a fighter kan, anak saya ni kan. Dia memang fighter. Masa dia masuk hospital pun admit kan, sampai dia pernah kena abuse all that pun dia masih sedar. Kita punya role, kita kena pandai baca lah anak kita tu macam mana. Because salah langkah kita akan jadi efek pada dia kan. Berapa tahun lepas, dia tak ada boleh terima dengan senang jugalah because dia dah biasa kan. Dah berapa belas tahun okey je kan. So sensitivity towards nak meningkat alam remaja dan dewasa ni badan dia lain sikit. Dia more sensitive tau towards condition or situation dia terhadap kita punya weather. Even kalau kita pergi tempat-tempat sejuk pun, dia punya adaptation tak boleh nak terima sangat perbezaan suhu. Apabila kita berpuasa, dia akan tak minum kan. So that leads to all this episode yang akan memudaratkan dia. Dalam hospital, the step yang masuk adalah ICU because it's a full observation. Sometimes they sedated him, tidurkan dia supaya dia punya seizure tu tidak boleh lead kepada kekerapan, which is not good for his brain. Bila dia dimasukkan dalam ICU, kita tak boleh berada bersama, hanya luar. Of course, that one will be another, orang kata, kerisauan, dan dapat calls ke daripada hospital tu nak angkat tu macam takut lah. Peringkat umur apabila dia kanak-kanak, it was a pediatric punya neuro. Jadi apabila dia masuk ke alam remaja, kita kena berpindah kepada adult neuro. So kita ada that challenge mula-mula because kita nak make sure that dia fit accordingly, better place ataupun to seek for better advice kan. Selain Firdaus, Ahmad Aidil, Kintan Mira dan Ahmad Khalif merupakan permata hati pasangan ini yang sentiasa memberi sokongan kepada abang mereka. For me, I always enjoy every single moment tu kerana the experience untuk kita mengharungi bersama mereka ketika membesar comes once in your lifetime. Dan biarlah Ramadan ni jadi satu Ramadan yang pembuka balik kepada kehidupan kita sebelum-sebelum ni lah kan. Walaupun kita nampak pandemik ni secara global, tetapi impact kepada keluarga itu sendiri pun memberi kesan, especially mental dan juga moral anak-anak. Bila endemik pun dah masuk, dan hopefully bahawa benda it will end soon lah, all this pandemic, supaya kita can go back to our normal life lah, itu je.
Mengharapkan Ramadan kali ini lebih baik dari sebelumnya, Dr. Idham mahu anak-anaknya menghargai kesempatan yang ada untuk sama-sama menjalani ibadah di bulan yang mulia ini dengan penuh bermakna. Biarpun Firdaus anak istimewa, namun mereka sentiasa memberi dorongan untuk dia turut sama menikmati keindahan dan kelebihan bulan Ramadan. You say slowly and relax. Selamat berpuasa semua. Selamat puasa semua. Golongan Hawa antara yang paling sibuk ketika Ramadan. Bagi yang berkerjaya, mereka perlu pandai menguruskan rumah tangga dan juga keluarga. Tidak dinafikan ada ketikanya mereka tidak sempat memperbanyakkan ibadah di bulan mulia ini. Nur Ramadan bersama Ustazah Asma Husin berkongsi tip dan panduan untuk golongan wanita agar bijak mencuri masa bagi menambah pahala sepanjang Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan buat semua penonton Nona. Hari ini hari pertama Ramadan. Wah, kita pun rasa seronok sangat menghampiri Ramadan. Dan saya pasti ramai wanita di luar sana risau juga macam mana kita nak kerja ibadat. Tapi dalam masa yang sama, kita kan banyak tugasan sebagai wanita. Kerja hakiki lagi, kerja di luar lagi. Baiklah, sekarang saya nak share 5 tips bagaimana wanita nak curi pahala sebanyaknya pada bulan Ramadan. Pertama, sebagai wanita memang kerja kita menyiapkan makanan berbuka puasa. Sebagaimana dalam hadis sebut, sesiapa yang menyiapkan orang untuk berbuka puasa. Bagi orang makan buka puasa, maka kita akan dapat pahala sama banyak dengan orang makan tersebutlah. Jadi sebab itu sebagai wanita, kita gunakanlah kepakaran kita untuk memasak. Di samping tu, kita menyediakan juadah berbuka yang sempurna, yang seimbang, yang sihat kepada ahli keluarga kita. InsyaAllah kita akan dapat berkat. Apa kata puan-puan, panjangkan juga kepada jiran-jiran tetangga. Kita kan kadang-kadang buat kuih, kita buat lebih sikit. Itu cara kita nak smart work, tapi kita dapat pahala lebih. Okey, seterusnya yang kedua pula, ini juga sebahagian daripada kepakaran kita, iaitu memberi makan orang sahur. Sebab apa? Sebab sahur ni dalam hadis sebut, fis sahur ni ada berkat. Jadi kita nak kejarlah berkat sebanyak mungkin. Kita walaupun mungkin dalam keadaan tertentu kita dah tahid. Bila dah tahid pun kita masih boleh bangun untuk bersahur. Kita sendiri dapat pahala. Tapi dalam masa yang sama kita sediakan orang lain untuk bersahur juga. Kita kejut anak, kita kejut ahli keluarga. Dan kalau mampu mungkin kita hantar pula makanan sahur kepada orang yang miskin, anak yatim dan sebagainya. Para sahabat, cara curi pahala juga ialah suka bagi orang miskin dan tidak berkemampuan makan pada bulan puasa. Jadi kita guna kepakaran kita untuk curi pahala. Okey, yang ketiga pula. Kita kadang-kadang wanita ada kekangan nak pergi iktikaf dekat masjid kan? Mungkin kita ada kekangan anak, kekangan kerja. Tapi apa kata kita persiapkan terutamanya suami kita, anak lelaki kita untuk mereka iktikaf di masjid. Sediakan makan minum dia, pakaian dia, kesempurnaan dia lah untuk beribadat dan iktikaf di masjid. InsyaAllah dalam hadis sebut, siapa yang mempersiapkan pejuang, insyaAllah dia juga sedang berjuang. Tapi kalaulah kita ada rezeki, kita iktikaf sama-sama bersama dengan suami. Cuma jaga-jaga, kalau suami tak izin kita iktikaf, jangan kita buat. Nak dapat pahala lebih, rupanya dapat perkara lain pula. Okey, seterusnya yang keempat, kita juga boleh bersedekah dengan harta yang kita ada. Puan-puan, sebagai wanita, kita ada hak terhadap harta kita sendiri. Mungkin kadang-kadang suami bagi lebihan nafkah, kita simpanlah sikit-sikit. Bijak menyimpan, dan mungkin kita ada juga gaji kita sendiri, pendapatan kita sendiri. Kita sedekah dengan tujuan untuk raih pahala sebanyak mungkin.
Okey, yang kelima, ini berkait rapat dengan peranan kita. Wanita ni kan dia pemimpin dalam rumah tangga. Jadi sekarang pada bulan Ramadan kita gunalah kuasa kita, wibawa kita sebagai pemimpin untuk menyediakan suasana yang mudah untuk anak dan ahli keluarga kita beribadah. Terutamanya suami kita lah sebagai pemimpin utama. Dan juga kita gunakanlah kuasa kita contohnya untuk kejutkan anak, untuk ingatkan anak tentang ibadat Ramadan. Kalau kita mungkin anak berjauh daripada kita, masa inilah kita nak gunakan teknologi. Call mereka. Awak tengah buat apa? Terawih tak malam ni contohnya? Okey, sahur macam mana? Kadang-kadang anak-anak remaja ni tak suka sahur. Sedangkan sahur ni berkat. So, kitalah yang kena ingatkan mereka. Bukan semestinya ahli keluarga dalam rumah. Kita prihatin juga kepada ahli keluarga yang lain. Tanya khabar mereka pada bulan Ramadan. Mungkin mereka memerlukan. Jadi, puan-puan mudahkan sebenarnya untuk curi pahala yang banyak pada bulan Ramadan. Cuma tinggalnya apa? Perkukuhkanlah kepakaran fitrah kita sebagai seorang wanita dan Allah itu sangat adil. Banyak pahala kita boleh dapat melalui kerja kita. Saya doakan semoga Ramadan ini Ramadan yang berkat buat semua dan pahala kita banyak sekali pada bulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan membawa 1001 keberkatan dan peluang untuk kita mempertingkatkan kualiti ibadah dan menjadi insan yang lebih baik. Rebutlah kesempatan ini untuk kita sama-sama mendapat ganjaran dan kelebihan di bulan penuh hikmah ini. Baiklah, hampir sejam bersiaran, Nona sudah pun tiba di penghujungnya. Sekali lagi, jutaan terima kasih diucapkan kepada pemilik kediaman Puan Nur Azrina Abdullah dan suami Encik Saiful Hadi Sanusi di atas kesudian menerima kunjungan kami di sini. Seperti biasa, layari laman Facebook dan Instagram kami di TV3 Nona. Selamat menjalani ibadah puasa dan pastikan temu janji anda bersama kami minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu